Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Sini area ni area ni. Kalau sini, kalau dia tak berjaya reverse dari situ, then kalau dia tak berjaya reverse dari sini, then anda akan ada satu lagi low. Setakat ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak? Ini retest, ini 11 wave. Ini 1, 2, kalau kita ambil habis-habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 ni adalah correction. If that happen, anda jangkakan ni. Anda jangkakan ke atas 11. Bukankah USD lemah buat masa ni JPY akan kuat? Tak. Bank semua sediakan duit. Bank sediakan kredit. Simple Syam. Bank sediakan kredit. Anda simpan dalam cash, maksudnya simple, anda simpan dalam US dollar sebagai mata wang cash terbesar, dia mempunyai interest rate yang rendah. Orang tak simpan cash, orang masuk kepada pasaran saham, orang letak masuk dalam gold, orang masuk dalam aset. Faham tak Syam? Interest rate tengah rendah. Anda nak beli saham, anda patutnya beli waktu orang tengah bising pasal COVID-19 tu kan. Anda tengok bottom of market 23rd March, kita tengah menenung kat rumah kan. Waktu tu institution masuk kan. Tengok Apple kan, split 4-1 hujung bulan. Boleh? Bila orang tengah takut, waktu tu kita beli. Orang tengah suka, waktu tu kita sell. Pegang konsep tu. Tapi bukannya buy sell macam tu. Bila anda trading, anda kena tengok kepada risk reward. Anda kena, semua orang tengah jatuh-jatuh itu. Waktu tu anda berfikir, ini harga murah. Itu yang anda kena cara berfikir. Anda tengok kepada technical. Lepas tu trade is always technical. Ambil decision kalau nampak peluang untuk long dia. Pelabur tak transit kepada safe haven. Kita simpan dalam safe haven atau ni, barang tengah naik. Kalau kita simpan dalam cash, dalam yen, dalam chef, anda kena charge lagi. Tak ada. Orang pergi simpan dalam aset, tengok Nasdaq buat higher high. Macam mana tu? Fikir Okey. Kita break dahulu, dah 3 lebih. Okey, kita break dahulu, dah tengok. Semua naik. Yap, Nasdaq. Kita break dahulu, kita sambung balik 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita ada London Open. Nampaknya lebih positif semasa we continue untuk melihat kepada secara besarnya. Kita continue untuk melihat kepada kekuatan dekat pasaran equity. We continue untuk tengok US dollar a bit weaker at the moment. US dollar mungkin dah sampai dia punya ni inflection area, maksudnya dia untuk dolar ni, okey, untuk propose wave 4 dia dah sampai, dah complete, dan dia sebab ini break trend line. This one break this trend line. Okay, so A, B dan C break trend line ke bawah. Guna trend line-nya, Gusmin. Simple tool kan? Yang saya tunjukkan simple tool. Is simple tool. Dia break trend line. Cerita dia nampak dekat chart. Itu je. Okay. Dan ini ke bawah. Euro USD continue ke atas. GBP USD ke atas. AUD USD ke atas. NZD USD ke atas. UCAD ke bawah. USHEF ke bawah. USHEF 4 pun dah habis. USHEF ke bawah. Boleh? Ia semua sama. Semua sama kan? Boleh? Okey. Itu je. Indeks ke atas. Nikkei ni ke atas. Okey. Dan masih lagi yang lain-lain ke atas. DAX dibuka ke atas. Even ESP ni ke atas. Tapi ingat, ESP ni ada lower low. So, ini adalah satu retracement. FTSE ke atas. YM ini ke atas. ES ke atas. Higher high. Jadi ini higher high. SPX malam ni, ini pun ada higher high. Akan dibuka lebih tinggi. Itu je. It's one market. Dia semua sama. Jadi kalau ini ke atas, yen pair, UJ ke atas. UJ ni jangan trade. Dia akan lebih sideways. USD, JPY dua-dua lemah. EJ ke atas. GJ akan ke atas. Apa benda? Okey. AJ akan ke atas. Okey. CATJ akan ke atas. NJ akan ke atas. Boleh? Okey. Mana satu yang anda nak trade? Trade apa yang pull back daripada higher high ataupun bounce daripada lower low. Itu je, three-way pullback. Buat itu. Keep it simple. Euro AUD. Euro AUD jaga-jaga sikit. Ini mungkin dah habis wave C. So, sini kita boleh letak 5 wave. Sini boleh letak 5 wave. Ini mungkin truncate kat sini. Habis. Okey. Tapi bukan untuk anda short. Bukan. Okay. Euro GBP akan ke bawah. GBP AUD akan ke bawah. Dia semua sama. Gold. Minyak ke atas sama dengan movement index. Copper akan ke atas. Ini masih lagi dalam retracement. Gold ke atas. Higher high. Tunggu buat higher high, pullback, anda long lagi. Silver pun sama. Ini tak ada, ini tengah-tengah. Anda tunggu dia buat higher high, baru anda long. Sepatutnya sini tempat anda long. Itu je. Okay? Keep it simple. It's one market. Every chart ni, kecuali H1, yang H4 saya letakkan dalam ni. H1 anda ikut webinar. Ini semua ada. Okey? Boleh? Okey, kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu kepada trading psikologi. Okey?
kita dah discuss dalam webinar-webinar sebelumnya mengenai foundation, asas yang anda ada untuk berjaya dalam bidang dagangan. Ya. Cerita dia, these are the things. The right belief, kepercayaan yang betul, objektif. Ini perlu ada untuk anda berubah. Ini asas yang anda kena ada. Bila anda tahu apa yang biasa berlaku, dia macam kita nak berniaga lah. Ya. Kita nak berniaga keropok leko. Kita ambil contoh hari ni keropok leko. Boleh? Ataupun tak tahu keropok leko. Gusmin, tahu apa keropok leko tak? Tahu keropok leko apa? Kita ambil contoh lain lah. Kita berniaga kain batik. Kain batik. Brunei tahu, Malaysia tahu, Indonesia tahu. Okey, kain batik, batik kan? Batik tahu kan? Batik. Okey, kita nak berniaga kain batik. Okey, apa yang biasa kalau kita faham mengenai kain batik? Tak semua orang berniaga kain batik dia boleh berjaya. Itu kenyataan yang pertama. Betul? Tak semua. Daripada 100 orang, mungkin 10 orang, mungkin 15 orang yang betul-betul berjaya. Kalau 100 orang berniaga kain batik. Itu nature business. Jadi anda kena faham, tak semua orang boleh berniaga, trading ni berniaga. Trading online ni berniaga online. Sama. Cumanya orang lain jual Shopee ke, jual apa ke, dropship ke apa ke. Kita jual beli mata wang. Ataupun instrumen pasaran, itu je. Jadi tak semua orang berjaya. Nombor 2, price dia sama je. Price dia, kita lihat price yang sama. Kain batik tadi, mungkin orang yang ada kilang, kalau dia nak jual, dia boleh jual lebih murah. Tapi market dia bukan kepada mass market. Market dia kepada peniaga, sebab peniaga ambil yang besar. Jadi dia punya audience. Sama juga macam kita ni, price yang kita tengok adalah sama. Sama ada JP Morgan tengok, apa tengok, kita tengok chart yang sama. Spare part motor, okey. Motosikal, okey. Objektif yang clear. Anda kena ada plan. Tahun punya plan, 5 tahun punya plan. Bukannya depo kali ni aku nak kaya. Yes, of course nak kaya. Semua orang nak buat duit. Tapi berapa? You need to know what you want. Apa yang anda nak. Lepas tu, dah ada tu, macam mana kita nak capai dia? Apa peraturan yang kita ikut? Apa benda yang kita pakai? Masalahnya, ramai orang tengok dekat sebelah sini. Dia tak tengok yang sebelah sini. Padahal, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Anda set dahulu, lepas tu anda test yang sebelah sini. Boleh tak bagi apa yang anda nak? Anda test dulu sampai dia boleh bagi apa dia nak, baru letak duit. Ini tak terus, forex kaya, letak duit. Itu salah, itu jangan buat salah saya. Orang cerita forex, kaya, letak duit habis. Jangan buat mistake saya. Okey? Ni saya tak nak ulang. Kita cerita yang benda baru. Yang lain-lain ni anda boleh baca. Okey? Bila ada benda-benda tu, next what you do is, ni benda-benda yang kita dah cerita adalah benda ni. Trading, jangan, bila anda trading, ni adalah salah satu. Kita dah cerita the 4 pillars. Pilar pertama ataupun skill yang anda perlu ada adalah fundamental analysis. Fundamental analysis yang dah tunjukkan mengenai market dynamic tu. The three ni adalah indices, USD dan JPY. Macam mana anda memahami pasaran? Correlation dalam pasaran, mengenai anda tahu interest rate, anda tahu risk on, risk off. Cukup. Tengok impact dia kepada 3 instrumen ni, 3 set ni. Okay. Next, kita tengok kepada technical analysis. Technical analysis kita dah tengok kepada impulsif, kita dah tengok kepada correction, kita dah tengok equal leg, kita dah guna Fibonacci extension, Fibonacci retracement. Itu settle. KFF. Okay, KFF.
saya kenal owner dia, Kuching Frozen Food. Owner dia saya kenal, Usmin. Anak dia kot, anak family dia. Okay. Nombor 3 adalah kepada risk management. Ini nombor 3. Ini pilar nombor 3 ataupun tiang nombor 3 dalam anda punya trading. 4 adalah kepada trading psikologi. Ni yang kita tengok pada hari ini. Okey. Cerita dia seperti yang kita sebut tadi, ramai orang melihat kepada dos sistem apa semua dan dia lupa kepada dia punya belief, dia punya sebabnya kita tengok even tak kisahlah ada trade currency ke trade saham, kita tengok orang suka dengar cerita hebat, orang suka dengar dia tu withdraw 5,000, letak 100, letak 5,000 jadi 50,000, 50 juta. Dia jadi macam orang kena nombor tau. Tapi ini yang trader suka dengar. Dia tu dah hebat. Dia tu akaun besar, dia macam ni, dia boleh buat satu hari 2,000, 3,000. Come on lah. Berniaga. Buat benda yang masuk akal. Buat benda ikut poket kita. Buat benda yang dalam kemampuan kita. Anda nak buat benda tu jangan trade. Merosakkan industri. Buat benda lain. Jangan trade. Merosakkan. Ya, macam kena nombor. Tapi ini orang suka dengar. Macam mana nak withdraw sehari 1,000. Berapa depo? $10. Saya geleng kepala. Saya kata kalau awak boleh buat, saya letak duit dah awak. Awak bagi webinar, duduk sebelah saya. Saya dengar. Saya ambil nota. Dan cerita dia, come on lah. Itu yang kita suka dengar. Padahal kita tahu trading tak macam tu. Ada masa kita boleh hit big kan kalau sistem anda. Tapi anda tahu, yang really run macam ni, dia tak last long. Sekali bab habis terus. Burung balik kan. Lemah balik. Macam mana anda nak berniaga yang anda boleh harapkan dia? Itu yang kita cari. Yes, Gusmin. Itu yang kita cari. Something yang sebab itu saya tak layan kalau orang cerita kan. Saya ada cerita-cerita macam ni. Ada orang yang tahu dalam ni pun tahu. Vincent ada a few of you tahu macam mana kita pernah hit big kan, Vincent. Sehari 25,000, 50,000 withdrawal. Dia tak sehari. Kau nak tahu. It lasts quite long. Lepas tu habis. Dia tak lama benda macam tu. Dia tak lama. Dia habis. Habis. Tapi benda macam tu orang suka dengar. Orang suka dengar yang macam ni. Helmi. Ingat option dulu Helmi. Itulah. Ingat option. Option dia. Nampak dia punya level kan. Tapi macam tu tak last. Dia tak last. Bila dia ngam, masa sistem tu cantik, ikut. Masa dia tak cantik, habis. Kan? Itu realiti dia. Ya? Tapi, macam mana kita nak $2,000 sehari? Masa sistem tu perform, betul tak? Lepas tu, saya tak bagi option level. Update. Lingkup. Bila tak ada option level, lingkup. Alah, pergi dekat bacat tu je ikut goal. Ni, bacat punya ni. Bacat tu ada. Bacat open interest. Kalau gold dengan ni dia tak ada ni. Kalau metals. Mana? Kat situ ada open interest semua. Ada open interest semua. Sini ada. Ambil kontrak yang dekat sekali. Ambil kontrak yang dekat sekali, tengok volume dan open interest. Pergi tengok-tengok ni. Ni kalau cash kan.
tengok kontrak dia dan tengok kepada open interest dia. Kalau rajin nak tengok benda tu. Okey, cerita dia ini tapi orang suka dengar yang macam ni. Suka dengar yang hebat-hebat, okey, suka dengar yang masuk keluar terus buat banyak kan. Tak ada bezanya lah. Lalu kedai lagi 5 minit nak tutup, pukul 7, 6.55 masuk, entak satu beli keluar, result keluar 7.5 kaya. Okay. Trading is not that. It's not that. Trading is satu di mana anda kena berfikir kepada sistem. It's nothing about trading the market. Lepas ni news ni aku nak trade news tu, set up ni cantik, lot besar sikit, ini boleh. No. Trading is about you are following a system. Apa sistem tu? Okey. Bila kita menyebut mengenai cara berfikir dengan menggunakan satu sistem, dia adalah di mana kita membina satu environment. Ni slide baru, ini saya tak keluarkan lagi. Ni anda kali pertama dengar ni. Ini part of daripada buku saya tak produce buku tu, saya tak publish buku tu sebab dia terlalu panjang. Okey. Anda akan nampak benda-benda ni saya akan kongsikan sampai webinar 20. Anda membina satu environment, anda maintain satu, dia dua keyword dia, anda membina dan maintain satu environment, satu suasana dengan pembelajaran yang berterusan. Bukan bermaksud anda tukar-tukar teknik, tak. Teknik tetap sama. Ingat tak bila saya sebut mengenai bila anda tengah test sistem, anda test 3 sistem. Okey? Ada test 3 sistem. 3 teknik lah. Ada test 3 teknik. Ingat Kusmin, kita cerita benda ni kan? Teknik 1, 2 dan 3. Okey? At least anda test 3 sistem. Seorang trader, dia tak ada pakai satu teknik je, dia kaya raya. Tak. Kalau ada benda tu, saya dan Helmi tak payah webinar dah. Kita ambil benda tu, yes. Nah, XM akan tahu mana satu dia memang simple. Ini dia, nah semua belajar, semua kaya. Habis. Ataupun ni account anda boleh copy semua kaya. Dia tak ada. Tak wujud. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Waktu dia tengah perform, kita pakai. What you do is test out these 3 system. Okay. Di mana di sini dia sebut tadi continuous learning. You always learn. You always test out system. Itu kerja trader, testing system. Bukannya trading system, testing system. Faham? Okay. Bila sistem tu memberikan apa yang anda nak, itu yang anda letak dalam market. Yang lain tu anda demo. Saham, kalau dia lebih tinggi daripada yang anda pakai sekarang, tukar dia. Buat benda yang bagi duit. Itu je. You adapt and improve to stay in sync. Sebab market ni adaptif. Market ni sentiasa berubah. 5 tahun lepas, kita dengar pasal SARS. Kita tak pernah dengar COVID-19. Ada pharmaceutical punya ni lah. Okay, COVID tu ada perkataan dia. Cuma nombor 19 lah. Tahun 2019 lah. Okay. Kalau kita lihat kepada market punya acceleration move semasa, lebih laju. Isnin, yes. Kalau 5 tahun lepas, kita trade AUD JPY, NZD JPY pukul 9.15 pagi. 9.15 pagi, tahun 2015. Kalau nak tahu. Waktu minyak $25, 2016. Okay. Okay, guys. Okay. KRF, I know them. Okay. Cerita dia,
This is how you think untuk satu sistem. Ni slide ni saya tak kongsikan lagi sebabnya this is part of ada banyak yang baru sebab sebenarnya kita dah patutnya masuk topik ni dah sekarang ni. Okey. Bila kita bercakap mengenai system thinking, these are the two major things. Di mana anda kena berfikir, di mana anda berada sekarang, apa approach yang anda buat untuk mencapai satu desired future state. Maksudnya, anda kena letakkan objektif ataupun end anda. Ni balik kepada sini. Okay. Apa goal anda? Apa purpose anda? Kenapa anda trade? Anda kena letak sekarang ni. Di sinilah yang saya ceritakan sebelum ni. Anda kena buat chart anda. You need to do your own chart. Kat mana anda sekarang daripada sudut kewangan anda, where you are. Buat satu anda punya financial freedom figure. Buat dia annual. Jangan berfikir, anda buat bisnes, anda tak dapat fikir bulan-bulan tau. You need to think setahun aku perlu berapa. Orang fikir bulan-bulan, goal hujung bulan ni boleh 5%, boleh 10%. Itu orang bekerja. Orang bisnes dia tak fikir benda tu, dia fikir setahun, berapa bajet. Dia fikir bulan-bulan, tak cukup sebulan, orang tak terima gaji. Bukan dia pengsan, pekerja dia pun pengsan, faham? You need to expand your horizon, besar sikit. Okay? Buat anda punya target untuk setahun, at least 1 year. What is your financial freedom figure untuk setahun? Kenapa buat benda ni? Apa kena mengena Euro USD? Segala-galanya. Euro USD tu kecil, tak ada apa-apa. Yang besar hanya ni dulu. Ini dulu. You do this first. Tolong buat benda ni dulu. Sebelum anda nak masuk market, nak depo, nak apa, anda fikir benda ni dahulu. Okey. Kat mana anda sekarang? Maksudnya you're passive. Because ultimately, you want your money to work for you. Kalau anda berfikir sebagai seorang investor, this is the system that you need to think about first. Your system. You need to think apa yang anda ada sekarang ni. What is your current state? Where you are, current state anda. You need to do your self-inventory now. Where you are. Okay? Okay? Buat dia. Kat mana kedudukan anda sekarang ni? What is your passive income now? Okay? And how much is actually you are generating daripada sudut active income? Where does the money go? In terms of your asset and your liability. Buat benda ni, listkan down apa liability, apa aset yang ada dan berapa banyak aset ni menyumbang kepada your passive income. Your active income, ke mana perginya, sebab kita dah ada melabur dan lain-lain. You need to think about all this dulu, baru cerita trading. Baru cerita support resistance kat mana, euro ke mana, JPY ke mana. Kalau anda terus jump, terus kepada trading, trust me, benda ni, trading anda jadi nasib lah. Kalau nasib baik, okey lah. Kalau tak nasib baik, habis lah. Anda nak bersistem, anda kena fikir benda ni. Dari sini start dia. Sini anda kena merancang benda-benda ni dulu. Ini dia. Anda hebat mana pun trade, kalau duit tu habis buat hutang balik, anda tak akan nampak duit tu. Anda tak akan nampak duit tu. Trading tu jadi payah kepada anda. Amat susah. Okey? Buat benda ni dahulu. Dan kita pernah ceritakan few times mengenai perkara ni. Okey. Buat anda punya self-inventory. Dan daripada situ barulah anda letakkan apa caranya. Bila anda tahu di mana anda tahu ke mana anda nak pergi, then anda boleh start letakkan apa goal anda. Apa yang anda nak. Saya tak dapat katakan anda kena buat benda ni. Tak. Anda kena buat sendiri. Saya tak tahu apa anda nak. Setiap individu berlainan. Tak sama. Dia happiness can be described in so many ways.
It is such a subjective word, but do think, put it menjadi objektif dengan anda buat anda punya self chart ni. Buat chart diri anda. Di mana kedudukan kewangan? Monetary can be one goal. Number 2, time freedom. Number 3, masa untuk bersama keluarga dan lain-lain. But ultimately orang trade untuk buat duit. Kan? So do this. Ini yang kena mesti ada. Ini mesti ada. Where do you stand? Faham? Ada soalan tak baca benda ni? Ada soalan tak? Okey. Bila anda dah ada benda ni, then anda start merancang. Okey, ini adalah aku punya active income. Okey. Dan ini adalah passive income. Okey. You combine all those and buat dia untuk 1 year. Buat dia annual. Buat cara annual. Buat dia. Buat belanjawan anda. Okey. Lepas tu what you do is anda senaraikan. What is your short term commitment? What is your medium term commitment? Saya tak dapat katakan ini setahun, ini 2 tahun, ini 1 bulan, tak dapat. Sebab lain orang lain dia punya ni dan ini long term commitment. Senaraikan. Ini mungkin belanja bulan. Ini mungkin benda macam rotek, insurance, bayar setiap 3 bulan ataupun 6 bulan ataupun setahun. Dan ini mungkin long term commitment, benda seperti anda bayar rumah, bukan bayar rumah. Something yang akan, bayar rumah, bayar kereta yang lama-lama kan. Yang bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Short term ni mungkin benda-benda bayar bulan-bulan, bil biasa. Bagikan. Okay? Credit card, benda-benda macam tu. So what you are trying to settle first? Anda cuba untuk, ini adalah liability. These are all liability. Lepas tu anda senaraikan. Anda punya aset. Apa aset? Aset ni maksudnya benda-benda yang menjana income tau. Bukannya anda ada rumah. Rumah tu ada kat sana. Apa buat rumah tu kosong. Itu bukan aset. Itu liability. So anda kena bayar maintenance. Kalau rumah tadi tu disewa, then aset. Oh, aku ada aset, ada kereta. Kereta tu mana bawah tu? Tak diguna untuk bawa Grab, tak diguna untuk disewa. Itu liability yang anda bayar bil bulan-bulan. So, bezakan aset dengan liability ni. Tujuan anda nak tahu benda ni, ini reserve inventory yang anda buat. Anda nak tahu berapa sebenarnya duit yang anda boleh untuk masukkan kepada pelaburan. Dan kemudiannya mungkin untuk anda trade. Bukannya bulan ni aku ada $10, aku trade. MC, depo lagi. Kalau itu yang anda buat, minta maaf. Selamanya anda akan buat benda tu lah. Dan bila anda tengok profit loss anda, secara besarnya, tak ada. Tak ada. XM, kita tahu lah. Simple. Buat benda yang masuk akal. Mana Hidayat ni? Buat benda yang masuk akal. Buat benda yang masuk akal. Okey? Okey. Bila kita dah buat benda-benda ni, then what the first thing that you tackle is all those short term commitment. Anda hapuskan hutang yang jangka pendek. Ini bukan nasihat pelaburan. I'm just telling you what I do, yang saya buat. Short term, saya pergi settlekan hutang-hutang yang short term. Then I go for the mid term dan long term punya ni. So settlekan yang short term, yang hutang-hutang kecil, yang tu dulu. Then baru anda pergi tackle yang lain. Sebabnya dengan tackle yang short term, anda boleh ada lebihan untuk tackle yang mid term dan seterusnya. Barulah kita ada nampak aset. Okey. Ni benda-benda dia. Apa kena-mengena segala-galanya. Ini yang perlu anda buat dulu sebelum berfikir teknik ni nak entry, nak sell, nak buy. Itu kemudian. Ini dahulu. Sebab daripada sini, anda tahu apa anda nak. Kalau belajar teknik tapi tak tahu apa anda nak, percayalah anda hari ni teknik ni hebat. Esok dia to profit. Anda akan pindah.
Oh, dia ni profit $1 juta, depo $2. Anda masuk ke teknik yang tu pula. Percayalah anda akan cari yang macam ni. Buat benda ni dahulu. Barulah anda nampak trading anda ada makna. Bagi makna lah kepada trading tu. Okey? Bila daripada situ anda tahu berapa, kenapa dan berapa banyak anda nak buat. Anda kena tahu keadaan anda, ke mana anda nak pergi, baru anda tahu apa anda nak. Yes, trading nak buat duit, betul. Berapa banyak, berapa lama, berapa sebanyak mungkin, yes. Tapi kena ada satu KPI dia berapa. Ada test sistem, dia dapat bagi apa anda nak, baru anda pakai. Boleh? Kalau tak tahu macam mana, kita pun tak tahu apa kita nak. Okey? Lepas tu barulah anda pergi kepada methods, kepada cara anda untuk tackle market. Dan gunakan resources yang anda ada. Dalam webinar saya kongsikan yang ini. Bukan ini yang betul semua, tak. What you do is anda bandingkan dengan sistem anda. Kalau tak ada, you can follow mine. Tell me. Boleh follow. Cerita dia, come up with satu sistem, ada test. Jangan terus, oh Zul bagi, ni boleh buy, ini boleh sell. Tak. There is nothing perfect.